Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam kelas Pendidikan Islam bersama saya Ustaz Mahyuddin. Para pelajar sekalian, pada kali ini kita akan mempelajari bidang fiqh tingkatan 5. Ini merupakan pelajaran ke-14 di bawah tajuk Pengurusan Harta Selepas Kematian, Unit 1, Wasiat dalam Islam. Para pelajar juga boleh merujuk buku teks masing-masing pada muka surat 137 sehingga 142. Di dalam tajuk ini, kita akan mempelajari yang pertama, maksud, hukum dan dalil wasiat. Yang kedua, galakan dan cara berwasiat. Yang ketiga, rukun dan syarat berwasiat. Yang keempat, pembahagian harta wasiat, dan yang kelima, hikmah pensyariatan wasiat. Mari kita lihat maksud wasiat. Wasiat bermaksud ikrar yang dibuat oleh seseorang semasa hidup untuk mengagihkan harta selepas kematiannya menurut hukum syarak. Hukum berwasiat pula adalah sunat. Dalil nakli wasiat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 180 yang bermaksud, diwajibkan ke atas kamu apabila seorang daripada kamu hampir mati, jika dia ada meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik, iaitu menurut perintah agama sebagai suatu kewajipan ke atas orang yang bertakwa. Dalil nakli yang kedua, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang boleh diwasiatkan tidak sepatutnya tidur selama 2 malam berturut-turut, melainkan wasiat yang tertulis di sisinya. Mari kita lihat galakan dan cara berwasiat. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang mati dalam keadaan berwasiat, maka dia telah mati di jalan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya, iaitu mati dalam keadaan takwa dan syahid, serta mati dalam keadaan diampuni Rasulnya. Bagaimanakah cara pengurusan wasiat? Yang pertama, harta yang diwasiat hendaklah dikira sebaik sahaja kematian pewasiat. Yang kedua, harta yang diwasiatkan tidak melebihi daripada 1/3 daripada keseluruhan harta. Dan yang ketiga, dilaksanakan setelah dilangsaikan segala perbelanjaan pengurusan jenazah dan hutang si mati. Seterusnya, para pelajar sekalian, mari kita lihat rukun dan syarat sah wasiat. Yang pertama, pewasiat. Pewasiat mestilah berakal. Tidak sah wasiat bagi orang yang gila. Pewasiat mestilah seorang yang baligh. Tidak sah wasiat bagi kanak-kanak, dan seterusnya sukarela. Tidak sah wasiat bagi orang yang dipaksa, dan pewasiat mestilah seorang yang merdeka. Tidak sah wasiat bagi seorang hamba. Rukun yang kedua adalah penerima wasiat. Penerima wasiat diketahui dengan jelasnya sama ada individu tertentu atau organisasi. Tidak sah wasiat yang umum. Yang kedua, penerima wasiat masih hidup. Tidak sah wasiat kepada orang yang telah mati. Dan yang ketiga, penerima wasiat mempunyai kelayakan untuk memiliki dan menguruskan harta. Tidak sah wasiat kepada janin dalam kandungan yang belum dilahirkan. Rukun yang ketiga adalah harta yang diwasiatkan. Yang pertama, harta yang diwasiatkan tersebut mestilah harta yang bernilai,
Yang kedua, harta tersebut adalah harta yang boleh berpindah milik. Dan yang ketiga, harta tersebut harta yang harus dan bukan sesuatu yang haram. Rukun yang keempat adalah sirah ataupun lafaz. Syaratnya adalah yang pertama, lafaz wasiat boleh digunakan sama ada jelas atau kiasan. Yang kedua, penerimaan wasiat berlaku selepas kematian pewasiat. Spektrum ilmu, mari kita lihat contoh lafaz wasiat. Yang pertama, lafaz yang jelas. Contohnya, kata Ali, aku berwasiat rumahku kepada Zaim selepas aku mati. Contoh yang kedua adalah lafaz secara kiasan. Contohnya, kata Ali, hartaku ini untuk Zahid beserta dengan niat wasiat. Para pelajar sekalian, mari kita lihat bagaimanakah pembahagian harta wasiat dilakukan. Majoriti ulama berpendapat bagi orang yang meninggalkan anggota waris, kadarnya tidak lebih daripada 1/3 harta berdasarkan hadis. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa aku telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan aku tidak mempunyai waris kecuali seorang anak perempuan. Bolehkah aku mewasiatkan 2/3 hartaku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak boleh." Aku bertanya lagi, "Bagaimana dengan 1/3 daripadanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Maka boleh berwasiat 1/3 daripada harta, sedangkan 1/3 itu pun banyak." Apakah hikmah pensyariatan wasiat? Yang pertamanya, mendapat ganjaran pahala yang berpanjangan walaupun selepas meninggal dunia. Yang kedua, menjamin kelangsungan operasi sesebuah organisasi melalui suntikan dana daripada wasiat. Yang ketiga, menjaga kebajikan orang yang hampir dengan si mati seperti anak angkat atau anggota waris yang tidak layak menerima harta pusaka. Yang keempat, memanfaatkan harta bagi tujuan kebajikan masyarakat melalui wasiat. Para pelajar sekalian, begitulah tadi huraian tajuk pengurusan harta selepas kematian Unit 1 Wasiat dalam Islam. Sekian dahulu untuk kali ini. Selamat mengulang kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.